Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bersama lagi dengan Cikgu K. Hari ini kita nak belajar tentang anggaran masa. Okey, jadi kalau kamu pertama kali mendengar perkataan anggaran, kita tengok dulu apa itu anggaran. Okey, jadi anggaran ni sebenarnya adalah satu perkiraan secara kasar. Di mana kita meneka ataupun kita mengagak sesuatu benda tu lah. Jadi kalau kata anggaran masa ni kita nak agak ataupun kita nak teka masa itu, berapa lama masa itu diambil. Kita tapi walaupun kita teka, walaupun kita agak, nilai masa itu mestilah hampir dengan nilai yang tepat. Maksudnya logik dan munasabah, masuk akal lah. Contoh kalau cikgu katalah jarak rumah cikgu dengan kedai lebih kurang 100 meter sahaja. Tapi berapa lama cikgu nak sampai ke kedai tu? Okey. Jadi kalau cikgu kata, oh dari rumah cikgu nak pergi ke kedai ambil masa 5 jam. Memanglah kita agak, tapi kalau kata 5 jam tu sangat tak logik lah. Sebabnya jarak dia sangat pendek. Okey, jadi kalau kita nak mengagak masa tu pun mestilah uh, nilai yang hampir dengan nilai yang paling tepat. Okey, jadi kita nak tengok contoh. Cikgu ambil daripada buku teks Matematik tahun 4. Okey, kita nak tengok anggaran masa. Dia kata, jarak perjalanan 100 kilometer mengambil masa 1 jam. Berapakah anggaran masa untuk sampai ke Melaka? Okey, jadi kalau kamu tengok pada papan tanda ini, Melaka dia kata 96 km. Pada garis jarak ni pun dah dituliskan kat sini. Okey, 96 km ni belum lagi sampai 100 km. Tetapi kita tahu bahawa 100 km akan ambil masa 1 jam. Jadi kalau 96 masih lagi belum sampai 100 km, maksudnya dia tak sampai lagi 1 jam yang tepat. Jadi untuk anggaran masa, kita boleh katakan anggaran masa untuk sampai ke Melaka yang 96 km ni lebih kurang 1 jam. Maksudnya mungkin lebih daripada 1 jam ataupun mungkin kurang daripada 1 jam. Kita tak perlu memberikan satu nilai yang tepat sebab nama pun apa? Nama dia pun anggaran. Jadi kita boleh gunakan perkataan lebih kurang. Lebih kurang, hampir, lebih daripada. Okey. Jadi perkataan-perkataan itu kita boleh gunakan sebab soalan cuma meminta anggaran sahaja. Okey, contoh. Kalau dikatakan yang di bawah ni, dia tanya anggarkan masa untuk sampai ke Muar dan Batu Pahat. Okey, Muar 138 km, Batu Pahat 200 km. Okey, jadi kalau 138 lebih kuranglah dia berada di kawasan ini. Okey, maknanya kita boleh katakan untuk nak ke Muar lebih daripada 1 jam. Ataupun kurang daripada 2 jam. Mana-mana pun boleh. Sebab kita tahu Muar berada di kawasan ni. Maknanya di antara 1 jam ke 2 jam. Okay, tapi kalau kata Batu Pahat 200 km, betul-betul dekat sini. Jadi kamu boleh katakan anggaran masa untuk nak ke Batu Pahat ni 2 jam ataupun hampir 2 jam. Lebih kurang 2 jam. Boleh juga. Okay. Jadi kalau katakan anggaran, kita tidak perlu memberikan satu nilai yang tepat. Cukup dengan kita berikan nilai yang hampir dengan nilai yang tepat. Okay, contoh yang kedua, anggarkan masa untuk melabel 250 botol sos cili. Okay. Pada soalan ni dia dah kata dah, dalam 30 minit dia boleh melabel sebanyak 60 botol. Okay, jadi kalau kata 250 botol ni berapa minit diperlukan? Okay, jadi dekat sini dia gunakan jadual. Boleh juga. Maknanya 60 botol 30 minit. Jadi kita akan gunakan maklumat yang soalan bagi ni untuk kita nak cari 250 botol. Okay, jadi maksudnya 60 botol yang kedua tambah lagi 30 minit. 60 botol yang ketiga tambah lagi 30, 60 botol yang keempat tambah lagi 30. Semua ni dah ada jadi 240 botol. Jadi kita nak cari 250 botol ni dekat sini. Dia tambah lagi 10 botol sahaja. Jadi berapa? Macam cikgu kata tadi, kita tak payahlah sibuk nak mencari nilai yang paling tepat. Sekarang ni kita tahu 240 botol sampai sini 240 botol kalau kita tambah semua masa ni
lebih kurang 120 minit. Jadi kalau 250 botol, dia tambah lagi 10 ni. Sebab itu dia gunakan perkataan lebih daripada 120 minit. Kita tak tahu nilai masa yang sebenar. Tapi sebab kita tahu dah 240 botol, sini 120 minit. Jadi kalau tambah lagi 10 botol ni, secara logiknya mestilah lebih sedikit daripada 120 minit. Tapi kita tak tahulah berapa minit kan. Cuma bila kita kata anggaran, cukup kita gunakan perkataan lebih daripada dan nilai masa yang kita dah cari dalam bentuk jadual tadi. Okey, soalan seterusnya. Sebuah mesin dapat mencetak 3,000 keping kad dalam masa sejam. Anggarkan masa untuk mencetak 1,012 keping kad. Okey, kalau 3,000 dia ambil masa sejam. Kalau 1,000 lebih ni, secara kasarnya kita boleh kata mestilah kurang daripada sejam ni. Tapi kita nak cuba cari nilai yang paling hampir. Jadi pertama sekali kita cuba tukar sejam ni menjadi minit. Okay, jadi dalam 1 jam kita ada 60 minit. So, untuk 3,000 keping kad, kita akan cikgu guna cara kotak lah. Cara jadual. Okay, cikgu nak bahagikan 3,000 keping kad ni kepada 1,000 kad setiap satu. Dan bila dia kata 60 minit ni pun kita akan bahagikan kepada 3 bahagian. Jadi untuk 1,000 kad akan dapat 20 minit. 1,000 kad yang kedua 20 minit lagi dan 1,000 kad yang ketiga 20 minit lagi. Bila dia kata nak cari anggaran untuk 1,012 keping kad, 1,012 keping kad ni berada dekat mana? Dia berada pada kotak yang kedua. Sebab ini habis yang pertama ni 1,000. Jadi 1,012 tu dekat kotak yang kedua. Dan kita boleh anggarkan lebih daripada 20 minit. Kalau kamu kata kurang daripada 20 minit, dia masih lagi kat sini. Salah lah. Sedangkan soalan tanya 1,012 keping. Dia berada dekat jadual ataupun kolom yang kedua ni. Jadi mestilah lebih daripada 20 minit. Ataupun kalau kamu kata kurang daripada sejam pun sebenarnya boleh. Cuma macam cikgu cakap tadi, walaupun kita memberikan anggaran, kita nak cuba cari nilai yang paling hampir dengan nilai tepat. Okey, seterusnya kita tengok contoh. 1 liter air menitis keluar daripada sebuah tangki yang besar dalam masa 2 jam. Okey, anggarkan masa bagi isi padu air yang terkumpul menjadi 1,450 ml. 1 dalam ml, 1 dalam liter. Jadi kalau kita nak mudah, kita samakan dulu kedua-dua unit. Okey, jadi kita akan dapat 1 liter ni bersamaan dengan 1,000 mililiter. Okey, dekat sini cikgu boleh gunakan garis isi padu lah. Isi padu cecair dia kan. Okey, jadi kita start dengan kosong dulu. Okey, ini tak ada jadi apa-apa. Belum menitis keluar lagi lah. Okey, jadi dia kata daripada soalan dalam masa 2 jam yang menitis keluar adalah 1,000 mililiter. Sekarang ni dia tanya masa untuk isi padu air yang terkumpul menjadi 1,450 mililiter. Jadi kalau 1,000 mililiter 2 jam, kita cuba cari gandaan dia. Okey, kalau 2,000 mililiter mestilah 4 jam. Okey, itu yang kita dah tahu daripada soalan. Tapi bila dia kata 1,450 mililiter, dia berada lebih kurang dekat bahagian tengah di antara 2 jam dan 4 jam. Jadi anggaran masa kita boleh katakan lebih kurang 3 jam. Okey, ataupun kamu kata lebih daripada 2 jam pun boleh. Kamu nak kata kurang daripada 4 jam pun boleh. Tapi yang paling hampir dengan nilai tepatnya adalah lebih kurang 3 jam sebab kalau separuh daripada ni adalah 1,500 ml. Jadi kalau dia 1,450 ml, dia berada dekat jam yang ketiga. Jadi itu adalah nilai yang paling hampir. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh faham dengan apa yang cikgu ajar hari ini dan cikgu rasa cikgu berhenti dekat sini. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.